A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, kita sambung pengajian kita pada kata musannif rahimahullah, sunan wa sunanuhu. Jadi pada pengajian yang lepas kita dah bahaskan fardu wudu ataupun rukun-rukun wudu. Jadi rukun-rukun wudu ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, berserta siku, menyapu kepala, menyapu sebahagian kepala, membasuh kaki dan juga tertib. Jadi selepas musannif rahimahullah selesai menyebutkan rukun-rukun wudu, ini perkara-perkara yang nak terjadinya wuduk tu, maka dia ikuti pula dengan mukammilat ataupun kita sebut penyempurna bagi wuduk. Maknanya dia tak ada dia tidak kalau tak ada wuduk tetap sah, tetap jadi, tapi tidak sempurna. Jadi dia datangkan datangkan sunat-sunat wuduk selepas menyebut rukun-rukun wuduk. Jadi kata musannif rahimahullah, wa sunanuhu as-siwaku summa at-tasmiyah wa ghaslul kaffaini summa al-madmadah summa al-istinshaq wal istinthar wat tathlisu wa mashu jami'ir ra'si summa al-udhunaini was-simakhaini wa takhlilul lihyatil kathifah wa takhlilul asabi' wa tatwilul ghurrati wa tahjil wal muwalah wa tarkul isti'anati fis sabbi wa tarkut tanshifi bi khirqatin. Baik. Jadi musannif rahimahullah sebutkan beberapa sunat-sunat wuduk. Jadi sunat-sunat wuduk ni banyak dan tapi musannif hanya menyebutkan beberapa sunat wuduk. Dan itulah yang kita akan baca dan kita akan bahaskan pada malam ni insya-Allah. Tapi sebelum tu, apakah sunnah pada lughah dan juga pada syarak? Kata syarih rahimahullah, kata syarih hafizahullah, wa 'arrafa al-ulama'u rahimahumullah as-sunnata lughatan at-tariqatu was-siratu hamidatan kanat aw dhamimatan. Jadi as-sunnah pada lughah adalah at-tariqah, jalan dan sirah. Sirah ni boleh juga kita terjemahkan dengan perilaku ataupun kelakuan. Sama ada tariqah ataupun jalan ataupun kelakuan ataupun perilaku itu hamidatan, yang dipuji ataupun yang dikeji. Hamidatan kanat au dhamimatan. Itu pada lughah. Adapun pada istilah, wastilahan bi annaha ma talabaha syari'u talaban ghaira jazimin. Adapun pada istilah, ulama mentarifkan sunnah tu dengan bahawasanya sunnah tu adalah ma talabaha syari', iaitu apa yang menuntut akannya oleh syarak sebagai tuntutan yang tidak putus, tuntutan yang tidak jazim, tidak jazam. Jadi tolak daripada syarak ni ada dua, sama ada tuntutan yang putus, maknanya mesti buat, tak buat salah, ataupun tuntutan yang tak putus, tuntutan yang orang kata tak bukan tuntutan yang mesti. Kalau suatu tuntutan yang mesti buat, kalau tak buat salah, itu dinamakan sebagai wajib. Kita sebut dalam bahasa kita wajib.
Adapun kalau tuntutan tu seperti mana yang kita nak sebut, seperti mana yang kita baca ni, tuntutan yang tak putus, bukan tuntutan yang mesti, maka perkara tu disebut sebagai sunnah. Itu pada istilah. Jadi pada sunnah ni sesuatu yang syarak tuntut untuk kita buat. Cuma tuntutan daripada syarak tu tidaklah sampai ke tahap kita berdosa apabila meninggalkannya. Tapi bila kita buat, kita dapat pahala, dan bila kita tak buat, kita rugi. Sebab kita meninggalkan satu tuntutan yang syarak suruh, dan syarak bukan dan syarak bagi ganjaran pahala bagi perbuatan-perbuatan tersebut, bagi tuntutan-tuntutan tersebut. Baik, hukum dia, wa hukmuha annahu yusabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Hukumnya, hukum sunnah ni bahwasanya dijanji pahala orang yang melakukannya, dijanji pahala akan orang yang melakukannya, melakukan sunnah tu, wala yu'aqabu tarikuha, dan tidak dijanji seksa ataupun tidak diseksa akan orang yang meninggalkannya, meninggalkan sunnah. Jadi kita sebagai orang mukmin, sebagai orang orang yang kita orang beriman, kita sayogia kita, orang kata hirs, kita loba untuk buat perkara-perkara sunnah. Jadi sebahagian orang hari ini yang kita sedih, dia tinggalkan sunnah sebab namanya sunnah. Dia tinggalkan sunnah sebab namanya sunnah. Kadang orang cakap, ya mujarradus sunnah, dia kata, ini semata-mata sunnah. Dan dia buat benda yang makruh sebab nama dia makruh. Sedangkan makruh tu kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita, sesuatu yang dibenci. Maknanya syarak benci perkara tersebut. Syarak suruh untuk kita tinggalkan. Maknanya kalau kita tak buat sebab kita junjung perintah agama, maka kita dapat pahala. Tapi bila kita buat, taklah sampai tahap kita berdosa. Tapi tuntutannya berat belah tinggal, tapi kita buat yang tu. Tapi sunnah tuntutannya berat suruh buat, tapi kita tinggalkan. Atas nama lah sunnah je. Yang makruh kita buat pula. Itu jadi terbalik. Jadi pemahaman sebegini perlu diperbetulkan lah dalam kehidupan seorang Muslim tu. Tambah-tambah bila kita kata kita cintakan Nabi SAW, kita cintakan Nabi, tapi sunnah Nabi kita tinggalkan atas nama dia, atas sebab nama dia sunnah, dan makruh kita buat atas nama dia makruh. Baik. Kemudian musannif rahimahullah nak sebutkan beberapa sunat-sunat itulah. Katanya wa sunanuhu, kata syarah, kita baca sekali dengan syarah dia. Wa sunanuhu ay sunanul wudu. Jadi dhamir hu tu merujuk kepada wudu, dan sunat-sunat wudu itu kathiratun, banyak. Sunat-sunat wudu tu banyak. Minha, sebahagian daripadanya ialah apa yang akan kita baca ni. Yang pertama as-siwaku. Yang pertama sekali as-siwak, gosok gigi, ataupun kita sebut juga berus gigi. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku tak menyusahkan ke atas umatku, nescaya akan aku perintahkan mereka dengan menggosok ataupun dengan menggosok gigi. Ma'a kulli wudu, beserta tiap-tiap kali berwudu. Ada riwayat sebut solat. Sebab tu wudu siwak ni dia sunat ketika kita berwudu. Sunat dia merupakan satu sunat daripada sunat-sunat wudu, dan merupakan sunat juga sebelum untuk sunat solat, sebelum kita solat. Sunat pula kita
wuduk. Sana satu sunat, sini satu sunat. Jadi Nabi kata, kalaulah aku tak menyusahkan ke atas umat aku, nescaya aku akan perintahkan mereka dengan melakukan siwak ma'a kulli wudu, berserta tiap-tiap kali berwudu. Jadi maksud Nabi la amartuhum kat sini, nescaya akan aku suruh mereka, yakni kata ulama amra wujub. Kalau aku kalaulah tak menyusahkan atas umat aku, saya akan aku suruh mereka suruhan wajib. Maknanya wajib tiap-tiap kali nak wudu kena kena bersiwak. Tapi Nabi tak mau menyusahkan umat dia. Nabi tak mau menyusahkan umat dia, tapi tetap menjadi satu tuntutan, tapi tuntutan tersebut tuntutan sunat, tak sampai tuntutan yang wajib. Baik, apa makna apa makna as-siwak pada lughah dan juga pada syarak? Wa huwa as-siwak tu lughatan, pada lughah ad-dalku. Ad-dalk makna dia gosok. Ad-dalk makna dia gosok. Wa alatuhu. Jadi siwak membawa makna gosok, dan siwak juga membawa makna alat. Alatnya. Alat untuk menggosok tu. Maknanya siwak ni dia diguna pakai dengan makna perbuatan, iaitu dia membawa erti perbuatan kita menggosok tu dinamakan siwak, dan juga siwak juga membawa erti alat yang kita gunakan untuk menggosok gigi, untuk bersiwak. Dan alat tu juga disebut juga dalam bahasa Arab miswak. Siwak merujuk kepada alat. Siwak merujuk kepada alat. Maknanya alat tu kita boleh sebut siwak. Alat untuk kita gosok gigi tu kita boleh sebut siwak, dan kita boleh sebut miswak. Boleh faham? Cuma siwak tu ada dua makna lah. Satu makna alat, satu lagi makna perbuatan. Baik. Jadi yang dimaksudkan sini apa? Siwak dengan mana al-istiyak, dengan mana menggosok gigi. Siwak dengan mana menggosok gigi. Maksudnya kita menggunakan alat siwak pada gigi kita, dan juga apa yang di sekelilingnya. Itu kita akan tengok makna pada syarak. Kata syarah, wa syar'an isti'malu 'udil araki aw nahwihi fil asnan wa ma haulaha. Pada syarak, siwak ialah menggunakan, kita kata kayu arak, nama kayu lah, kayu arak ataupun seumpama kayu arak. Menggunakan di mana? Istiqmal tu fil asnan, menggunakan kayu arak ataupun seumpamanya di gigi. Wa ma haulaha, dan apa yang di sekeliling gigi. Dalam Baijuri ada tambah lagi biniyah, itu untuk lil husul ala thawab, itu untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau kita kata guna adat kita tak ada niat, tak ada lah pahala kat situ. Jadi itu pun kena jagalah. Jadi menggunakan kayu arak ataupun seumpama kayu arak. Jadi yang dimaksudkan dengan nahwihi itu apa dia? Yang dimaksudkan dengan nahwihi itu kata ulama kullu khashinin yuzilu isfirar al-asnan. Maksudnya tiap-tiap sesuatu yang khashin, apa nak terjemah? Kasak khashin. Tiap-tiap satu yang kasak juga lah. Nampak tak ingat terjemah apa itu. Yang kasak kullu khashin, kata ulama, yang dimaksudkan dengan nahwihi itu kullu khashinin tahirin yuzilu sufratal asnan. Yuzilu sufratal asnan.
Itu yang disebut dalam Bajuri. Maksud dengan seumpama kayu arak, iaitu tiap-tiap sesuatu yang kasar, bersih dan menghilangkan kuning gigi. Jadi kita dapat faham daripada sini apa dia? Kita dapat faham bahawasanya berus gigi juga termasuk di dalam takrif siwak. Berus gigi termasuk juga dalam takrif siwak. Berus yang kita pakai ni dalam bahasa Arab disebut fursyatul asnan. Kan? Kalau dia punya ubat gigi itu ma'junul asnan. Jadi berus gigi ni termasuk juga dalam takrif siwak. Pun dapat juga pahala bila kita gosok gigi itu, kita niatkan sunat istiaq, dapat pahala. Isti'malu 'udil araq au nahwihi. Jadi nahwihi itu boleh buat dia punya nota kaki lah. Nahwihi buat nombor 1 contoh, tulis di tepi kullu khashinin tahirin yuzilu sufratal asnan. Baik. Kemudian siwak ni tempat dia di mana? Maknanya bila nak berwuduk tu, siwak ni kita akan buat selepas kita basuh tangan dan sebelum kita berkumur ke, ataupun kita bersiwak sebelum kita basuh tangan. Di sini berlaku khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Kata Ibnu Hajar, mahallus siwak, tempat siwak tu adalah selepas membasuh tangan dan sebelum berkumur. Selepas kita basuh tangan, kita siwak. Lepas tu kita berkumur. Jadi di tengah-tengah lah, di antara basuh tangan dan berkumur. Adapun di sisi Imam Romli, siwak tu sebelum basuh tangan. Jadi apa beza antara dua ni? Apa beza antara dua ni? Jadi kalau atas pendapat Ibnu Hajar, siwak ni selepas membasuh tangan, maka tak berhajat kepada niat. Sebab waktu kita basuh tangan tu pun kita dah niat dah kan. Kalau sebelum ni yang diajak afdalnya kita sebut apa? Waktu kita basuh tangan tu kita niat nawaitu sunanal wudu. Nawaitu sunanal wudu. Jadi siwak tadi itu tak perlu dah kepada niat yang lain, sebab dia termasuklah dalam niat sunat-sunat wudu tadi. Okey. Adapun pendapat Ibnu Hajar, pendapat Imam Romli, pendapat Imam Romli itu dia sebelum masuk tangan. Sebelum masuk tangan, jadi berhajat kepada niat. Berhajat kepada niat yang mustaqillah. Dia nampak situ tu ada dalam tu. Kemudian kata syarah, wa yusannu siwaku fi kulli halin min ghairi ifrad. Disunatkan bersiwak pada tiap-tiap hal, tanpa berlebih-lebihan lah. Tanpa berlebih-lebihan. Min ghairi ifrad. Sana. Wa yata'akkadu, jadi disunatkan siwak pada tiap-tiap hal. Tapi ada tempat-tempat yang tuntutan dia tu kuat. Tuntutan dia tu kuat. Sana. Okey, kat mana tempat-tempat tu?
Jadi kata syarah wa yata'akkadu lil wudu'i wa yata'akkadu as-siwak tu lil wudu'. Maknanya kita terkuat tuntutan siwak tu lil wudu' kerana nak berwudu', wassalah kerana solat, wa qiraatil Quran kerana hendak baca Quran, wasfiraril asnan gigi mula dah bertukar warna kekuning-kuningan, wa dukhulil manzil masuk rumah, wal qiyam minan naum bangun daripada tidur, wa iradatin naum dan nak tidur, wa likulli halin yataghayyaru fihi al-famu dan pada tiap-tiap hal yang mana berubah padanya bau mulut. Cuma ada satu tempat saja yang makruh bila selepas zawal bagi orang yang berpuasa. Kata syarah wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali. Dan dimakruhkan siwak tu bagi orang yang berpuasa selepas zawal. Adapun sebelum zawal tidak makruh. Kemudian cara bersiwak macam mana? Cara bersiwak pada dia bersiwak dalam keadaan ardon, pada gigi dia bersiwak dalam keadaan melintang. Adapun pada lisan dia bersiwak dalam keadaan memanjang. Baik. Kemudian sunat yang kedua summat tasmiyatu. Summat tasmiyatu makrunatan bi niyyati sunanil wudu ma'a awwali ghuslil kaffain. Kemudian tasmiyah. Tasmiyah membaca bismillah. Membaca bismillah hal keadaannya disertakan dengan niat sunat wudu. Maknanya waktu kita dengan niat sunat wudu beserta awal permulaan basuh tangan. Jadi waktu kita basuh tangan tu kita sebut bismillah dalam hati niat nawaitu sunanal wudu. Jadi waktu tu ada kita kata ada 3 anggota. Maknanya ada 3 benda kita buatlah. Niat, lepas tu perkataan dan perbuatan. Niat kita niat nawaitu sunanal wudu, perkataan kita sebut bismillah, perbuatan kita basuh tangan. Okey. Boleh ha? Sekejap. Kata syarah li hadis Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tawaddau bismillah. Kerana hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tawaddau bismillah, berwuduklah kamu dengan bismillah. Okey. Dan sekurang-kurangnya wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Salah. Baik, kata syarah sekurang-kurangnya bismillah dan paling sempurna sekali bismillahirrahmanirrahim. Kata syarah fa in tarakat tasmiyata fi awwalil wudu ata biha qabla faraghihi qailan bismillahi fi awwalihi wa akhirih kama fil akli wasyurbi. Dia kata maka jika seseorang tu, orang yang berwuduk tu meninggalkan tasmiyah pada awal wuduk, maka dia mendatangkan dengan basmalah tu sebelum selesai daripada wuduk. Hal keadaan dia berkata bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Jadi kalau dia terlupa baca bismillah dan dia teringat dia kata bahwasanya dia belum baca bismillah dan dia teringat tu sebelum dia selesai berwuduk. Sebelum dia habis berwuduk. Maka waktu tu disunatkan untuk dia baca juga, tapi dia baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih ataupun bismillahi awwalahu wa akhirahu. Seperti mana pada makan dan juga minum. Jadi bila kita makan, kita minum, kita lupa baca bismillah. Jadi waktu tu Nabi ajak kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirih.
Di sini pun sama jugalah, dikiaskan pada makan dan minum. Sunat yang ketiga, wa ghaslul kaffaini ilal ku'ain, dan membasuh kedua-dua kaffain, membasuh kedua-dua tangan lah, membasuh kedua-dua tangan sehingga ke pergelangan tangan. Membasuh kedua-dua tangan sehingga ke pergelangan tangan. Dan tangan kita ni makruh untuk kita celup di dalam air yang sedikit sekiranya kita tak yakin kata tangan kita ni suci. Kalau dia tak yakin kata tangan dia suci, maka makruh untuk dia celup tangan tersebut dalam air yang sedikit. Kalau dia yakin kata tangan dia suci, maka hukum dia harus untuk dia celup tangannya dalam air yang sedikit. Dan kalau dia yakin kata tangan dia bernajis, maka haram untuk dia celup dalam air yang sedikit, sebab akan menyebabkan air itu jadi mutanajis. Boleh faham situ? Semua tu ada dalam tu lah. Dalam syarah tu dia kata wa yukrahu ghamsuhuma fil ma'il qalil qabla ghaslihima salasan. Makruh kita mencelup kedua-dua tangan tu dalam air yang sedikit sebelum membasuhnya 3 kali. Mesti kena basuh 3 kali. Sebab apa kena basuh 3 kali? Sebab dalam hadis Nabi sebut macam tu. Tapi makruh tu bila illam yatayaqqan tuhrahuma, jika dia tidak yakin suci kedua-dua tangannya itu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila seorang kamu bangun daripada tidurnya, maka janganlah dia mencelup tangannya ke dalam bejana, ke dalam bekas air, sehinggalah dia membasuhnya 3 kali. Jadi Nabi kata jangan celup sebelum dia basuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh, kerana sesungguhnya dia tidak tahu, dia tidak mengetahui di manakah tangan dia bermalam waktu dia tidur tu. Ini ghalibnya orang tidur pada waktu malam. Jadi dia tak tahu, boleh jadi tangan dia pegang kemaluan dia, kan? Jadi waktu di kemaluan dia ada najis. Jadi di tangan dia tu lekat najis. Jadi bila dekat najis, dia celup pula dalam air yang sedikit, maka air tu jadi air mutanajis. Jadi dia tak tahu. Jadi di situ disebabkan itulah disunatkan untuk basuh dulu. Sekiranya dia tak yakin kata suci, makruh untuk kita celup kalau tak yakin kata suci. Kalau yakin suci harus, dan kalau yakin kata najis maka haram celup. Itu pada air yang sedikit lah. Ada air yang sedikit. Air yang banyak dia tak jadi masalah. Sebab air yang banyak dia tidak akan bertukar jadi mutanajis sehinggalah berubah bau warna atau rasa. Tapi air yang sedikit ni mujarrad wuqu' an-najasah fihi, dia yatanajas. Baik, yang keempat, summa ba'da ma dzukira tusannul madmadatu wal summa listinsyaku wal istinsar. Disebut sekali lah 4, 5, 6. Kemudian selepas apa yang disebutkan, disunatkan al-madmadah iaitu berkumur, summa listinsyak iaitu masukkan air ke dalam hidung, wal istinsar iaitu mengeluarkan air daripada hidung yang dimasukkan tadi. Kata syarah, wa yahsulu aqallul madmadati wal istinsyaqi bi isalil ma'i ilal fami wal anfi. Dan hasil, dia kata, dan hasil sekurang-kurang berkumur dan sekurang-kurang istinsyak, masukkan air dalam hidung tu dengan menyampaikan air ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Maknanya bila dia masukkan air dalam mulut, walaupun dia tidak kumur pun, walaupun dia tak kumur dan dia tak luahkan balik, contohnya dia minum terus, dia telan terus, pun dapat aslu sunnah.
dapat sunnah berkumur tu. Kata syarih ai wa illam yudirhu wa yamujjahu ka'an yabtali'ahu. Walaupun dia tidak mengocok-ngocoknya. Dia tidak mengocok air tersebut dan tidak membuang air tersebut. Seperti bahawasanya dia telan air tersebut. Pun dapat asal sunnah. Dan juga hidung pun sama juga. Hidung pun sama juga, semata-mata dimasukkan air dalam hidung, dapat asal sunnah. Tapi yang yang dituntut lagi kita mubalaghah, lepas tu kita keluarkan balik. Lepas tu tertib tu perlu lah, maknanya basuh tangan, kemudian madmadah, kemudian istinsyak. Tertib tu perlu. Tertib tu dia sebut mustahak. Dia ada dua kalimat. Ulama sebut satu mustahak, satu mustahab. Okey. Apa beza mustahak dengan mustahab? Okey, kita tengok dulu, nanti kita akan dapat tahu perbezaan tu. Kata syarah wa tartibu baina ghuslil kaffaini wal madmadati wal istinsyaqi mustahaqqun. Dia kata dan tertib, maknanya berturut-turut, ikut urutan di antara basuh tangan dan berkumur dan masukkan air dalam hidung tu, tertib adalah mustahak. Apa dia mustahak? Dia nak tafsirkan masuk mustahak tu ai syartun lil i'tidadi bil jami'. Dia merupakan syarat tertib tu merupakan syarat untuk mengira ataupun untuk kita membilang, untuk kita iktibar semua yang dilakukan tersebut. Dengan makna lain ataupun dengan kata yang lain, an-nasabiqah huwal mu'taddu bihi, dengan bahasanya yang orang kata mana, yang mana yang kita buat dulu tu, hak itulah yang dikira. Tak nampak lagi kan, masih tak jelas lagi, dia akan bagi contoh. Nanti kita akan nampak insya-Allah. Falau arada i'adata ma tarakahu lam yuhsab lahu. Maka kalau berkehendak ia mengulangi apa yang ia tinggalkan, tidak dikira baginya. Kita kata basuh tangan, lepas tu kumur, masuk air dalam hidung. Kita kata tertib ni kena ada. Kalau tak ada dengan bahawasanya dia dia tak basuh tangan, dia takdimkan salah satu. Kita kata tertib ni kena basuh tangan dulu, baru masukkan baru berkumur. Tapi dia berkumur terus, dia tak basuh tangan. Jadi yang mana yang dikira? Maka yang dikira adalah berkumur. Itu yang dimaksudkan an-nasabiqah wal mu'taddu bihi. Yang mana yang kita kata yang didahulukan tu, itulah yang dikira. Lepas tu tadi yang dah lepas tu basuh tangan tu dah tak dikira dah. Basuh tangan tu dah kira luput dah. Kalau dia ulang balik, tak dikira. Sebab tu dia kata sini, misalu zalika an yuqaddimal madmadata ala ghuslil kaffain. Bahawasanya dia mendahulukan berkumur atas basuh tangan. Maknanya dia kumur dulu. Basuh tangan tak lagi, dia kumur dulu. Maka fayafutu ghuslul kaffain, maka luputlah kita kata sunat basuh tangan tu. Wa tahsulu lahul madmadatu faqat, maka berhasillah baginya berkumur sahaja. Misalu zalika aidan an yuqaddimal istinsyak ala al-madmadah. Misal yang demikian lagi, dia mendahulukan istinsyak, masuk air dalam hidung, dahulukan atas berkumur. Basuh tangan, lepas tu kumur dak, masuk air dalam hidung terus. Maka fatafutul madmadah, maka luputlah kita kata sunat berkumur tu. Wa yahsulu lahu istinsyaku faqat, maka hasil baginya istinsyak sahaja. Itu maksud dia itu yang kita sebut tadi tu, as-sabiq wal mu'taddu bihi. Yang mana yang didahulukan tu, yang kita buat tu, itulah yang dikira. Jadi kalau berlaku macam tu, maknanya dapat tak kita hasilkan kesemua ketiga-tiga sunnah ni? Kalau kita ada takdim dan takhir. Kalau ada takdim dan takhir, maksudnya kita tak dapat nak hasilkan kesemua sunat-sunat ni. Sebab tu dia kata
Mustahaqqun tu makna dia syaratun lil i'tidad bil jami'. Tartib tu merupakan mustahak. Yang ni tartib tu merupakan syarat untuk kita ambil iktibar apa yang semua yang dibuat. Ambil iktibar dengan semua sunat-sunat yang dibuat. Tiga ni lah. Dia berbeza dengan mustahab. Mustahab contohnya basuh tangan kanan dulu sebelum tangan kiri. Jadi tangan ada kanan kiri. Jadi kita mendahulukan kanan tu mustahab, bukan mustahak. Jadi kalau kita basuh tangan kiri dulu, kanan tak basuh. Lepas basuh tangan kiri baru basuh tangan kanan. Tangan kanan tetap dikira. Tapi kita luputlah sunnah menganan. Menganankan. Okey, jelas yang tu. Dan sunnahnya lagi pada berkumur dan juga masukkan ayat dalam hidung ni, sunnahnya kita mubalaghah. Kita mubalaghah berlebih-lebihan. Kalau kumur tu sampai ke apa, kita buat apa, sampai ke apa, ghargharah, sampai kat tengkak tu lah, sampai bunyi, kita sampai buat bunyi tu kan. Yang duk ni ayam tu. Kalau hidung tu kita apa ni, tarik sampailah ke khayshum. Kecuali kalau orang tu orang yang berpuasa, maka dimakruhkan untuk dia mubalaghah pada ketika tu. Baik, yang ke apa lagi, yang ke berapa ni anda tak ingat dah. Sunat yang seterusnya wat taslisu. Wat taslis iaitu meniga. Ini meniga maknanya meniga pada basuhan dan meniga pada sapuan, dan juga meniga pada gosokan, dan meniga juga pada selatan. Kita basuh muka 3 kali. Itu maksudnya meniga ni kita buat berulang-ulang 3 kali. Basuh 3 kali, sapu 3 kali, selat janggut, selat jari, selat kaki, 3 kali, gosok pun 3 kali. Bahkan disebut dalam syarah ni siwak pun 3 kali, zikir dan doa pun 3 kali. Cuma masalah doa tu ana tak ingat, duk perasan macam ada khilaf. Zikir dan doa, zikir dan doa. Duk cari-cari jugalah, saya baru tengok dalam apa ni Bajuri. Cuma dalam Bajuri sebut tentang doa yang dibaca apa ni ketika membasuh anggota tu, waktu basuh muka, waktu kumur, basuh tangan, kan ada doa-doa yang dibaca. Jadi apa ni muktamadnya tidak disunatkan meniga pada doa-doa membasuh anggota tu. Kemudian wa mashu jami'ir ra'si, dan menyapu keseluruhan kepala ataupun menyapu sekalian kepala. Itu sunat. Adapun sapu sebahagian itu wajib. Sapu sebahagian wajib. Sapu semua sunat. Satu, kerana kita nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sapu semua, kan? Dia sapu semua. Dan satu lagi, nak keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan sapu ke semua kepala, seperti mazhab Malik. Jadi kita nak keluar daripada satu, nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan satu kita nak keluar daripada khilaf. Summa al-udhunain. Kalau baca sekali syarah, summa mashu jami'il udhunain. Kemudian menyapu semua ataupun sekalian telinga, zahir dan batin. Zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Zahir dan juga batin dengan air yang baru. Bukan air sapuan kepala tadi, tapi air yang baru.
Sapu telinga ni zahir batin. Baik, mana zahir telinga dan mana batin telinga? Wa zahiru ma yalir ra'sa wal batinu ma yalil wajha. Jadi zahir apa yang apa ni macam mana ma yalir ra'sa ni lah, hak belah kepala ni, hak belah muka ni, hak belah dalam ni, hak belah dalam ni zahir, hak belah belakang ni batin. Wa mashu wasimakhaini, dan menyapu as-simakhain. Simakhain ni lubang telinga lah. Lubang telinga. Pun sunat juga. Sunat dia apa ni, basuh zahir telinga, lepas tu zahir dan juga batin telinga, dan juga lubang telinga tu, dalam tu pun sunat juga. Disunatkan dengan air yang baru juga, bukan air yang digunakan untuk sapu kepala dan telinga tadi. Wa takhlilul lihyatil kathifah, dan disunatkan juga menyelat janggut yang tebal. Menyelat rambut yang tebal. Wa yahsulut takhlilu bi ayyi kayfiyatin kanat, wal afdal kaunuhu bi asabi'i yumnahu min asfalil lihyati ma'a tafriqil asabi'i, wa an yakuna bima'in jadid ghair ma'i ghasl wajhi. Dan hasil apa ni sunat takhlil tu, menyelat janggut tadi dengan apa-apa cara sekalipun. Ikutlah dia nak selat macam mana pun, apa-apa cara sekalipun, hasil sunat apa ni takhlil. Cuma yang afdalnya, yang apa ni ulama ajak, iaitu dia apa ni keadaan takhlil itu adalah dengan jari-jari tangan kanan dia ambil daripada bawah janggut dia, dan serta dia merenggangkan jari-jari dia. Dia renggangkan jari dia tak rapatkan, dia renggangkan, dia masuk bawah janggut, dia selat. Dan menggunakan air yang baru, bukan air yang digunakan untuk basuh muka tadi. Dan dalam takhlil ni disebut dalam Tuhfah, sama ada dia nak takhlil, nak selat janggut dia tu selepas dia basuh muka dia 3 kali. Ini dia selesai basuh muka dia 3 kali, barulah dia selat, menyelat janggut 3 kali. Ataupun setiap satu basuhan tu, lepas setiap satu basuhan tu, dia ambil air baru, dia selat pula sekali. Lepas tu dia basuh muka kali kedua, lepas selesai basuhan muka kali kedua, ambil pula yang baru, dia selat untuk kali yang kedua. Basuh pula kali ketiga, lepas selesai ambil pula yang baru, selat kali yang ketiga. Boleh juga cara tu. Jadi sama ada dia selat 3 kali selepas selesai basuh muka 3 kali, ataupun selesai, ataupun selepas selesai satu basuhan tu dia takhlil. Ada sebut dalam tu, apa boleh tengoklah kat bawah tu, wal mutawaddi mukhayyarun baina ta'khiri takhlil salasa marat an ghaslil wajhi salasan. Ni yang pertama nak sebut tadi. Wa baina ja'li kulli wahidatin minha akiba kulli ghaslatin lil wajhi kama fi tuhfah. Kemudian waqtalafu fi takhlil lihiyatil muhrim. Ni masalah lain pula. Ini masalah ulama khilaf berkaitan takhlil janggut orang yang dalam keadaan ihram. Sunat ke tak sunat menyelat janggut bagi orang yang dalam keadaan ihram? Jadi kata Ibnu Hajar, disunatkan, tapi dengan perlahan. Dengan perlahan, sebab takut gugur rambut tu. Adapun di sisi Imam Ramli tak sunat. Jadi waqtalafu fi takhlil lihiyatil muhrim, dan telah bersalahan para ulama pada pada hukum menyelat janggut bagi orang yang berihram. Fa dhahaba Ramli rahimahullah ila annahu la yusannu lahu takhlil. Jadi Imam Ramli dia berpandangan tidak disunatkan, li alla yuaddiya ila tasaquti sya'ri, supaya takhlil tersebut tidak membawa kepada gugurnya rambut dia. Wa dhahaba Ibnu Hajarin rahimahullah ila sunniyatihi. Jadi Ibnu Hajar berpandangan sunat sunat takhlil. Jadi ai ila kaunihi sunnatan, dia berpandangan kepada keadaan takhlil itu sunat. Wa yajibu indahu an yakuna takhlil bi rifqin,
Dan wajib di sisi dia bahwasanya takhlil tu, selat janggut tu birifkin, dengan perlahan, dengan lemah lembut. In zanna husulan fisali syai'in min sya'rihi, jika dia menyangka berlakunya infisal, berlakunya ataupun kata terputus lah, terputus dia punya sesuatu daripada janggut dia tu, daripada bulu dia. Jadi kalau dia itu tengok keadaan dia lah. Kalau dia tahu kata dia punya apa, kalau dia buat tu, kalau dia yakin dia buat tu walaupun dengan rifkin, dia punya janggut dia akan gugur, maka haram dia buat. Faham tak? Sebab tu sini in zanna, dia zon sahaja, bukan dia yakin, kata husul infisal. Sebab tu dia buat dengan perlahan, buat dengan lemah lembut. Jadi sahibul bait adra bima fih, kata tuan rumah dia lebih tahu apa yang dalam rumah, kan? Jadi tuan badan dia tahulah diri dia macam mana, rambut dia ni cepat gugur ke, mudah mudah tercabut ke. Jadi dia boleh letaklah dia ni hukum bagi dia ni macam mana. Baik, wa takhlilul asabi', antara sunat wuduk lagi adalah menyelat jari jemari. Iaitu menyelat jari jemari kaki dan juga tangan. Ai al-yadaini wa rijlain. Dikau di Nabi SAW, asbiril wudu'a wa khallil bainal asabi'i, sempurnakanlah wuduk dan selatlah di antara jari. Dan menyelat jari kaki dan juga tangan dan kaki ni pun sama jugalah, hasil sunat takhlil itu dengan apa cara sekalipun. Cuma yang afdalnya, yang ulama ajak, tashbik. Kata syarah, wa yahsulut takhlil bi ayyi kaifiyatin kanat wal afdalu fi asabi'il yadain at-tashbik. Tashbik ni apa? Apa ni orang panggil apa? Buat tangan macam ni. Apa dia kata? Bahasa Melayu dia. Kan semua tak tahu. Buat macam ni. Dia macam ni. Kita tangan kanan kita letak kat tangan kiri. Cuma zahir batin tangan kanan kita letak dekat kita letak dekat zahir tangan kiri. Buat macam ni. Ni kita panggil apa ni? Buat macam ni. Tashbik. Bahasa Melayu dia apa? Kan seorang pun tak tahu. Pakat-pakat tawaduk belakang ni. Tashbik. Tak apa. Yang penting apa faham dah. Okey. Jadi afdalnya pada tangan, pada jari-jari tangan tashbik. Jadi dan berkata sebagian ulama al-aula, sebagian ulama kata pula la'allahu akhadha minal bayjuri. Asalnya diambil daripada Bayjuriyah, sebut macam ni. Boleh jadi ada kitab lain lagi sebut. Jadikan al-aula ja'lu asabi'il yumna baina asabi'il yusra min zahriha. Macam ni. Wa aksihi. Dia letak hak tangan zahir tangan kanan, batin tangan kanan atas zahir tangan kiri. Kan?
Dia tapak tangan letak tapak tangan kanan ni letak dekat belakang tangan kiri. Lepas tu sebaliknya pula. Tangan kiri, tapak tangan kiri letak kat belakang tangan kanan. Buat macam tu. Tujuan dia apa? Tak buat macam tu pun boleh, tak ada masalah. Semua tujuan dia kat sini litukhalifal ibadatul adah. Supaya membezakan ibadat akan adat. Sebab kalau kita buat macam biasa ni, depan sama depan ni, ini yang biasa kita buat, adat kita memang buat macam tu. Kan? Jadi kadang-kadang bila benda yang adat kita selalu duk buat, lepas tu kita nak buat ibadat, kadang kita tak rasa benda tu ibadat. Dalam hati kita tak rasa. Jadi kita buat macam ni supaya nak bagi ada beza antara adat yang biasa kita buat dengan ibadat, supaya kita rasa yang kita buat tu adalah satu ibadat. Tapi kalau dia buat macam biasa tu pun dia dapat rasa tu ibadat, mafi muskilah, tak ada masalah pun. Apa-apa cara pun dia dapat hasil sunnah at-takhlil. Itu pada tangan lah. Adapun pada kaki, dengan menggunakan khinsir tangan kiri, iaitu jari kelingking tangan kiri daripada bawah kaki, daripada bawah kaki dia mulakan dengan kaki kanan, daripada bawah kaki kanan dia masukkan mula dengan kelingking kaki kanan. Kelingking kaki kanan, lepas tu seterusnya lah sampailah ke kelingking kaki kiri. Min khinsir bi khinsir min khinsir ila khinsir. Dengan jari kelingking, bermula daripada jari kelingking kaki kanan sampaikah ke kelingking kaki kiri. Nampak kan? Wal afdal fi asabi rijlain an yakuna bi khinsiri yadihi al-yusra min asfali rijlain, daripada bawah kaki. Mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna. Hal keadaan dia mula dengan khinsir, dengan jari kelingking kaki kanan, dan mukhtatiman bi khinsir al-yusra, dan dia berakhir dengan khinsir kaki kiri. Okey. Jelas situ. Jadi kalau dia tak buat cara ni pun tak ada masalah. Dapat juga sunnah. Kita dah sebut dah tadi, hasil sunnah takhlil ni dengan apa-apa cara sekalipun. Kalau dia selat daripada atas pun dapat juga pahala takhlil. Jadi takhlil ni sunat. Bila jadi wajib? Jadi wajib apabila air tidak sampai kepada jari-jari tersebut kecuali dengan menyelat. Kata syarih, wa yajibu takhlil idza kana al-ma' la yasilu ila ma bainal asabi' illa biwasitatihi. Dan wajib menyelat apabila air tidak sampai kepada tempat di antara dua jari itu kecuali dengan wasitah, dengan berwasitahkan takhlil. Kemudian wa tatwilul ghurrati wat tahjil, dan memanjangkan basuhan pada muka, dan memanjangkan basuhan pada muka. Ini memanjangkan basuhan di atas kadar basuhan yang wajib di muka. Secara tepat lagi lah, memanjangkan basuhan di atas kadar basuhan wajib di muka dan di atas kadar basuhan wajib di tangan dan kaki. Jadi dekat muka kita ni ada kadar basuhan yang wajib, dan dekat tangan dan kaki juga ada kadar basuhan yang wajib. Kita lebihkan di atas kadar basuhan wajib itu. Itu hukum dia sunat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, antumul ghurrul muhajjaluna yaumal qiyamah min isbaghil wudu', dalam riwayat yang lain min atharil wudu', faman istata'a minkum falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Apa maksud al-ghurr wa tahjil? Dekat bawah tu ada ta'liq nombor 1 tu, ai bidul wujuh wal yadain wal rijlain. Kamu ni orang yang putih berseri muka, tangan dan kakinya. Kalau faras, kuda yang dekat depan muka dia tu ada putih,
tu mahal tu. Depan muka dia, kalau biasa tengok, buka Google, tanya Syekh Google sekali. Tulis Al-Faras Al-Aghar, tengok ada keluar apa, anda pun tak tahu. Tapi pernah cari dah sebelum ni. Jadi hak muka dia tu ada tompak putih tu. Lepas tu kaki dia macam pakai stokin. Kalau kucing kan warna hitam, tiba-tiba kat kaki tu putih. Jadi dia macam pakai stokin. Faras pun macam tu. Ada yang macam tu dan dia mahal lah. Kal farasil aghar, seperti faras aghar, wa huwa alladhi fi jabhatihi bayad, iaitu kuda yang ada pada dia punya jabhah dia tu, pada dia punya dahi dia tu ada putih. Wal muhajjal wa huwa alladhi qawaimuhu bid, dan muhajjal iaitu faras, kuda yang kaki-kakinya tu ada warna putih. Kaki-kakinya tu putih. Jadi Nabi kata kamu ni al-ghurul muhajjalun, yakni orang yang putih berseri muka dan kaki tangan dia pada hari kiamat nanti daripada kesan-kesan wudu. Kan? Jadi Nabi kata siapa yang mampu daripada kamu hendaklah dia memanjangkan ghurrah dan juga tahjilnya. Jadi tengoklah kadar kita mana kan. Jadi kadar itulah cahayanya. Jadi siapa yang mampu lebih, maka hendaklah dia lebihkan. Lepas tu dia sebutlah makna ghurrah dan juga makna tahjil. Sebelum ni pun kita ada sebut dah dalam perbincangan pada bab wuduk itu. Wal ghurrah ismun lima la yatimul wajib illa bi fil wajhi. Ghurrah tu adalah nama bagi kawasan yang tidak sempurna wajib kecuali dengannya. Nama bagi kawasan yang tak sempurna basuhan yang wajib kecuali dengan dibasuh kawasan tersebut pada wajah. Adapun tahjil itu pada kaki dan tangan. Jadi kawasan tersebut wajib basuhlah, sebab nak sempurna wajib mesti dibasuhkan kawasan tu. Okey, kita nak lebihkan daripada kawasan tu. Tahjil al-ghurrah. Nak tahjil lebihkan di kawasan tu, di muka dan juga di kawasan tangan dan juga kaki, lebih daripada kawasan yang wajib itu pada muka, tangan dan juga kaki. Faham tak? Boleh faham? Okey. Kalau tak faham, bagi tahu. Anda akan cuba ulang insya-Allah. Baik, sunat yang seterusnya wal muwalah, iaitu berturut-turut. Yang ini berturut-turut baina a'dha'il wudu', yang ini berturut-turut antara anggota-anggota wudu'. Dan muwalat ni jugalah dalam kitab yang lain ditakbirkan dengan at-tatabu'. Sama aja. Dia sebut al-muwalah, terkadang ditakbirkan dengan al-muwalah, terkadang ditakbirkan dengan at-tatabu'. Sebab tu kata syarah wa yu'abbaru anha bit-tatabu', dan ditakbirkan, diungkapkan juga daripada muwalah ni dengan tatabu'. Apa dia tatabu' ni ataupun muwalah ni? Wahya an yashra'al mutawaddi'u fi tathhiri kulli udwin qabla jafafi ma qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizaji wal zamani wal makan. Al-muwalah tu adalah orang yang berwudu, dia mula pada menyucikan tiap-tiap anggota dia, ataupun dia mula menyucikan tiap-tiap anggota dia sebelum kering anggota yang sebelum. Dalam kitab lain selalu sebut an yaghsila ini an yaghsila boleh juga an yaghsila kulla adwin qabla jafafi ma qablahu. Bahawasanya dia membasuh setiap anggota sebelum kering anggota yang sebelum. Dia basuh muka. Dia basuh muka, lepas tu dia basuh tangan sebelum kering anggota muka. Kemudian dia sapu kepala sebelum kering basuhan tangan itu. Dan dia basuh kaki sebelum kering sapuan kepala dia. Tapi semua tu dengan mengambil kira udara
hawa. Lepas tu ambil kira tabiat badan seseorang tu panas sejuk dia. Lepas tu zaman pada waktu tersebut, musim panas, musim sejuk, dan juga tempat. Ada tempat panas, ada tempat sejuk. Semua tu dia ambil kira. Semua tu i'tidal. Maknanya kita cakap apa? Dalam keadaan sederhana. Sederhana. Maknanya lah macam ni. Kalau kita ambil satu contoh, hawa, udara kan. Waktu tu udara angin kuat. Ataupun waktu waktu tu hawa waktu tu panah. Contohnya panah. Jadi panah ni panah melampau kat Sudan contoh. Jadi panah melampau ni dia bukannya mu'tadil. Dia tak mu'tadil lah. Sebab panah melampau. Jadi kalau mu'tadil 10 saat tak kering lagi. Kan? 10 saat tak kering lagi. Tapi disebabkan hari itu panah melampau, lepas tu dengan anginnya, maka tak sampai 10 saat ataupun tak sampai 15 saat dah kering dah. Dah kering dah. Kalau ikutkan kalau mu'tadil 15 saat ke 20 saat baru kering. Mudah kata 20 saat lah contoh je. Kalau mu'tadil 20 saat baru kering. Tapi disebabkan hawa pada ketika tu hari tu tak mu'tadil waktu dia berwuduk tu dan dengan anginnya dan sebagainya, maka 10 saat dah kering dah. 10 saat dah kering. Selepas 10 saat, saat ke-12 barulah dia basuh tangan. Jadi adakah dia dikira tidak mualat ataupun masih lagi dikira mualat? Apa nak jawab? Siapa boleh jawab? Cuba. Ya. Dikira awal. Masih lagi dikira mualat. Okey. Okey, betul. Betul. Ahsan. Betul itu. Jadi kalaulah waktu tu tak mu'tadil, kalau mu'tadil saat ke-20 baru kering, tapi disebabkan hari tu waktu dia berwuduk tu tak mu'tadil, saat ke-10 dah kering dah. Jadi dia basuh anggota kedua pada saat ke-12. Kering saat ke-20. Jadi adakah masih dikira dia tu mualat ataupun tidak? Maka jawapan dia masih lagi dikira mualat. Sebab kita akan ikutkan, kita akan lihat pada cuaca, mizaj dia punya tabiat badan dia, zaman dan makan yang mu'tadil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tusannul mualah fi tayammum. Tayammum pun disunatkan mualat juga. Lepas tu orang tanya pula, tayammum ada pakai air ke? Wa yuqaddaru fihi al-mamsuh maghsulan. Maka ditakdirkan pada pada tayammum tu, pada tayammum tu, anggota yang disapu tu kita takdirkan tu anggota yang dibasuh. Kalau anggota yang dibasuh kita cakap 20 saat i'tibal mu'tadil semualah, 20 saat baru kering. Maka kalau dia basuh sapu tangan dia, lepas dia sapu muka, dia sapu tangan dia sebelum 20 saat tu, maka dia dikira mualat lagi. Kalau selepas 20 saat, maka dia dikira tinggal mualat. Macam tu. Jadi mualat ni sunat. Sunat bagi orang yang tak sakit. Bagi orang yang tak sakit. Bagi orang yang bukan salisul hadas, bukan daimul hadas. Adapun daimul hadas, dia wajib mualat. Kata syarih, wa tajibul muwalatu inda dzikil waqti wa fi wudu'i daimil hadas ka sahibi salisil baul. Di sini disebut sini wajib mualat ketika sempit waktu dah tak ada dah, masa tak ada. Lepas tu ni wajib mualat, dan pada wuduk orang yang sentiasa berhadas, seperti orang yang kita kata kencing tak dedah lah,
sentiasa duk keluar yang kencing. Maka orang ni wajib mualat. Kemudian sunat lagi watarkul isti'anati fi sabbi, dan meninggalkan meminta tolong pada mencurahkan air. Jadi kita nak ambil wuduk, kita minta orang tolong kita curah air kat kita, kan? Jadi sunatnya kita meninggalkan perkara tersebut. Kalau kita buat juga, hukum dia khilaful aula. Jadi masalah al-isti'anah ni dia ada hukum-hukum dia lah. Ada al-isti'anah minta tolong yang hukum dia khilaful aula, ada makruh, ada wajib, ada sunat, dan juga ada harus. Kita baca laju-laju lah kat dalam tu. Sebab dia kata apa ni, watarkul isti'anati fi sabi walau lam yatlubha. Meninggalkan isti'anah minta tolong pada mencurahkan air walaupun dia tidak minta. Orang tu yang nak tolong. Khilaful aula juga. Li'annaha, sebab isti'anah tu tarafuh. Orang kata macam bersedap-sedap. Bersedap-sedap. Dan perkara tersebut tak sesuai lah dengan halnya orang muta'abbid. Tak sesuai dengan halnya seorang orang yang buat ibadat, hamba yang buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walil isti'anati ahkamun khilaful aula wa yal isti'anatu bisabbi min ghairi uzrin. Kalau ada uzur tak apa. Kalau ni masalah tidak ada uzur. Wal karahah wa yal isti'anah fi ghuslil a'dha bila uzrin. Karahah, dia minta orang tolong gosok dia punya anggota tanpa ada uzur. Wal ibahah wa yal isti'anah fi ihdaril ma' faqat. Harus dia minta tolong untuk hadirkan air, untuk sediakan air. Ana suruh seseorang untuk hadirkan air. Hukum dia harus. Wa nadbu in qasada ta'lima nahwil mu'in alladhi la ya'lamu kaifiyatal wudu. Sunat jika dia qasatkan dengan minta tolong tadi, mengajarkan orang yang bantu tu cara berwuduk. Orang tu dia tak tahu cara berwuduk, jadi dia niat, jadi dia qasatkan untuk mengajar orang tu. Jadi dia suruh orang tu tuang. Dia nak ajarlah macam ni semua. Itu biasanya guru dengan murid. Wal wujub wazalika fi haqqil ajiz anil wudu' bi nafsihi. Wajib minta tolong, dan yang demikian tu wajib minta tolong tu pada hak orang yang lemah daripada berwuduk dengan sendiri. Walau bi ijratin, walaupun dengan upah. Dengan upah yang mana upah tu lebihlah daripada kita kata keperluan dia. Fadalat amma yu'tabar fil fitrah. Lebih daripada apa yang diiktibarkan pada zakat fitrah. Ini perbahasan daripada masalah zakat fitrah. Watarkut tansyih bi khirqatin, dan meninggalkan mengeringkan basuhan dan juga sapuan wuduk tu dengan kain. Dengan kain. Ataupun dengan apa-apalah, maknanya dia mengeringkan asar al-ibadah. Hukum dia khilaful aula sekiranya tidak ada uzur. Adapun kalau ada uzur disebabkan sejuk, kalau negeri-negeri yang sejuk, waktu musim sejuk, kalau kita tak cepat-cepat lap, maka kita punya kulit akan jadi kering, kan? Ataupun terlampau panas, kan, boleh bawa pada penyakit ke. Kalau doktor cakap macam ni, jangan, nanti kena lap terus, kalau tak kamu akan sakit dan sebagainya. Itu ada uzur. Maka pada ketika tu tidak ada masalah untuk dia lap, bukan lagi khilaful aula. Lepas tu dekat syarah belakang tu sikit, dia kata wa yusannu an yakula ba'dal faragh minal wudu' wa huwa mustaqbilul qiblah rafi'an yadahi ila sama', dan disunatkan bahawa ia berkata selepas selesai daripada berwuduk, dalam keadaan dia menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya ke langit, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa yusalli wa yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca doa ni, lepas tu dia salawat dan salam ke atas Nabi. sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam.